Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Yang saya kasihi tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukuran yang tinggi kepada Allah, kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Kita berada di dalam satu majlis ilmu, majlis yang disertai oleh para malaikat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, innal malaikata la tad'u ajnahatiha li talibil ilmi wa ridha bima yasna' atau kama qala. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang berada di dalam majlis ilmu dan diredha terhadap apa yang dilakukan oleh kita yang berada di dalam majlis ilmu. InsyaAllah pada hari yang berbahagia ini saya akan membicarakan tentang satu tajuk yang berhubung kait dengan ma'rifatu uyubin nafs. Kita nak bicarakan berkenaan dengan bagaimana kita nak mengetahui tentang aib diri kita. Selalunya kita selalu nampak aib buruk orang, tetapi kita jarang untuk nampak aib diri kita, termasuklah dia hamba sendiri, diri saya sendiri. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah menyebut, dia kata, iza aradallahu bi'abdin khairan bassaruhu bi'uyubin nafsi atau kama qala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu kebaikan, maka Allah taala menampakkan kepada dirinya tu aib dia sendiri. Artinya kalau Allah taala nak tengok kita ni orang baik, nak jadikan diri kita ni orang baik, dia menampakkan kelemahan diri kita. Tuan-tuan hanya tahu tentang kehebatan saya, tetapi tuan-tuan tidak tahu kelemahan saya. Yang tahu tentang kelemahan diri saya ini ialah saya sendiri. Saya sendiri yang tahu tentang kelemahan diri saya. Maka sebab itulah orang yang Allah Ta'ala berikan kepada dia anugerah untuk dia kenal tentang mana aib diri dia, maka orang ini Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kebaikan. Memang pun kita ni kalau tunjuk ke orang satu je,
Tiga tu tunjuk kat kita. Tetapi menjadi lumrah kepada kita ni, kita lebih senang nampak aib orang daripada nampak diri kita. Sebab tu ketika satu hari apabila orang bertanya kepada salah seorang daripada ulama sufi, dia kata, sebab apa doa aku ini tidak dimakbulkan? Maka dia kata, antara salah satu sebab dia kata doa kamu tak dimakbulkan ialah kerana kamu hanya nampak aib orang tetapi tak nampak aib diri kamu. Maka dengan sebab itulah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sana kita melihat bagaimana perkara yang perlu antaranya ialah untuk kita nak menampakkan aib diri kita. Salah satunya ialah kita mencari guru yang mursyid. Guru yang mursyid ni ialah guru yang dia bercakap, dia buat. Guru yang dia bercakap tu, dia tunjukkan satu benda tadi, bukan saja dia bercakap, tapi dia boleh laksanakan apa yang dia ucap. Payah juga macam Ambon duk mengajar orang, kadang-kadang tak buat. Kita nak cari orang yang, salah satu daripada cara kita nak cari aib kita diri sendiri, kita bergaul, kita berguru dengan guru yang mursyid, yang dia boleh tunjuk kepada kita mana elok mana tak elok. Maka secara tak langsung kita ini akan beramal dengan apa yang dia tunjuk. Sebab itu guru ni dia penting kepada anak murid. Dan guru ni pula dia menjadikan sebagai salah satu daripada suri teladan yang baik. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyebut, dia kata, takadal muallim an yakuna rasula. Hampir taraf guru itu sama seperti mana seorang rasul. Saya dengan sebab itu, antara benda yang saya jaga sikit ialah, kalau ada orang tu dia pernah didik mengajar saya, sehormat dia, walaupun berbeza ideologi politik. Dekat universiti dulu biasa, guru-guru kadang-kadang ada yang guru tu UMNO, tapi oleh kerana dia tu walaupun guru, walaupun dia berbeza ideologi dengan saya, sehormat dia tetap pada saya guru. Soal ideologi politik, pegangan, pandangan, saya berbeza pandangan dalam kelas, tetapi tetap menghormati dia sebagai seorang guru. Mata kita dengan mak ayah kita lah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita ini supaya kita ni tak menyembah melainkan menyembah Allah. Lepas sebut sembah Allah,
disambungkan dengan wabil walidaini ihsana, buat baik dengan mak ayah. Selagi dengan mak ayah. Sebab itu ada dua perkara yang Allah Ta'ala segerakan balas bala dia tu atas dunia ni, segera. Yang lain tu Allah Ta'ala tangguh. Satu ialah orang yang buat zalim dengan orang. Sebab tu kita jangan buat zalim dengan orang, walaupun dengan orang bukan Islam. Lebih-lebih lagi dengan orang Islam. Orang yang buat zalim dengan orang lain ni, kerana antara dia dengan Allah Ta'ala tidak ada hijab. Ittaqu da'watal mazlum, kata Nabi. Naklah kamu takut tentang doa orang-orang yang kena zalim. Kerana fa inna lahu laysa lahu bainahu wa bain hijab. Tidak ada baginya itu antara dia dengan Allah Ta'ala tu hijab. Satu. Yang kedua ialah Allah Ta'ala segerakan pembalasannya orang derhaka mak ayah. Uquq walidain, derhaka kepada mak ayah. Sebab itu kita ni, saya ni tak apa nasib baik, mak ayah saya ni memang asal daripada pah mudah. Tuan-tuan bayangkan, banyak ramai tuan-tuan bayangkan daripada mak ayah kita UMNO dulu, tiba-tiba kita ni lahir keluar pah, benih deria keluar moktel. Tapi sebab tu saya cukup hormat orang yang mampu bertahan gitu. Bukan senang nak berhadapan dengan mak ayah yang berbeza ideologi politik. Sebab tu selalu saya pesan kepada anak murid hamba waktu hamba jadi pensyarah dulu, kalau mak ayah UMNO ni tak usah duduk tengkar lah. Jenis mak ayah ni dia tak akan tunduk kepada anak, walaupun kita betul dia tak ikutnya. Dia tak ikutnya. Cuma kamu boleh tunjuk akhlak yang baik. Tunjuk akhlak yang baik. Dia akan termakan dengan akhlak kita yang baik. Dia akan tengok bagaimana anak dia hafaz dengan anak dia bukan pah. Anak hafaz ni pagi-pagi boleh hitung email, sujud sejadah di masjid surah. Dia royak kat dia kopi, dia kata Allah, dia kata anak hamba sore ni kata berat benar. Pasal apa? Tu ikut pah. Oh ya dah, tak pah tu tak betul, pah tu buat jalan tak betul. Tapi masalahnya hak subuh-subuh pergi sembahyang tu anak hamba. Nampak tak? Walaupun dia marah depan kita, hati kecil dia puji kita. Tapi nak bertengkar dalam bentuk hujah janganlah. Mak ayah tak ikut punya. Sebab tu saya cukup hormatlah orang yang asal keturunan mak ayah dia tu UMNO, kemudian dia pula jadi pah. Cuba bayangkan, bukan senang tau. Bukan senang. Sebab tu kita ni nak ajak orang masuk pah ni bukan senang. Bukan senang. Kadang-kadang macam tarik kucing ke ekor. Kucing tak bergerak, tika berselerak. Sebab tu mak ayah kita ni kita tak boleh derhaka dengan dia. Dia ada, tapi tak derhaka pun pada benda-benda yang maksiat, tetap boleh ikut dia. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Tak boleh kita untuk nak taat kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Walaupun mak ayah kita tak boleh ikut macam guru tadilah, walaupun dia guru kita.
Kita hormat dia, dia hak mengajar kita, tapi hak benda-benda yang tak betul tak boleh ikut dia. Balik pada cerita tadi ialah guru. Guru ni penting. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita tengok guru ni dia kena berikan tunjuk ajar yang baik, suri teladan contoh yang baik. Benda ni tak boleh paksa orang, tak boleh paksa, tak boleh paksa. Sebab tu kita tengok dulu almarhum Tuan Guru ni Aziz, dah tengok dia kecek bak semaya, bak dia buat jadi menyebabkan kita ni apabila ada orang yang seperti begitu, menjadikan kita ini akan nak tiru apa yang ditunjukkan. Jadi apabila kita nak tahu aib diri kita ni, kita tengok peribadi orang, peribadi guru kita tadi. Kalau guru kita tu menunjukkan contoh teladan yang baik, maka insya-Allah secara tak langsung kita akan tengok ambo nak jadi macam dia. Kita kata kita nak jadi macam dia, waraknya, ilmuannya, dia muamalat bergaul dengan orangnya, tunjuk akhlak baiknya, pemurahnya, hak ditunjuk oleh guru kita ni tadi, kita tengok ada atau tidak kat diri kita. Misal kita katakan guru kita ni seorang penyabar, aku tengok dia sabar dalam kehidupan dia, jadi tengok diri kita, aku ni tak sabar, aku ni panah barang, aku ni tak boleh terima teguran. Jadi bila kita tengok guru tadi, kita kena perbetulkan hak yang tak elok diri kita tu untuk kita jadi orang baik. Itu satu. Kalau kita tengok pula guru kita seorang pemurah, maka kita tengok balik, oh, guruku pemurah, sedangkan aku ni kedekut. Aku nak jadi macam dia supaya aku juga menjadi seorang yang pemurah. Itu kita katakan, kita nak tengok, nak tahu diri kita ni aib, buruk atau tidak, kita berhati, kita rapat dengan guru kita. Ini yang paling penting untuk kita nak mengetahui bagaimana nak tahu tentang aib yang ada kepada diri kita. Yang kedua, macam mana kita nak tahu tentang aib diri kita ini? Kita berkawan dengan kawan yang boleh memberitahu kepada kita tentang aib diri kita. Ni kita nak bersaing ni dengan kawan yang boleh beritahu tentang dekat mana aib kita. Kita akan mengetahui tentang dekat mana aib kita. Kerana kawan ni tuan-tuan, dia banyak mempengaruhi hidup kita. Kita bersaing dengan orang ni, kadang-kadang kita perangai huduh tu kes bersaing dengan dia. Mula-mula perangai molek, kes bersaing dengan dia. Sebab tu Nabi SAW menyebut, dia kata, an-nasu ma'a khalilihi falyanzur man yukhaliluh. Manusia ini bersama-sama dengan Khalil, yakni orang yang rapat dengan dia. Maka kau perhatikan siapakah rakan taulan yang rapat dengan dia. Cuba perhati tengok. Kalau kawan tu kawan yang baik, dia akan beritahu kepada kita. Dia nak beritahu kepada kita dekat mana aib pada kita. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menyebut, dia kata,
rahimallahu wa imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada orang yang menunjukkan kepada aku dekat mana aib aku. Nanya payah juga jarang kita nak suruh orang ni tunjuk dekat mana aib kita. Hak selalunya kita nak suruh orang puji kita. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia kata kepada orang, dia kata semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada orang yang memberi dekat mana tunjuk aib yang ada kepadaku. Ayah, tuan-tuan, Sayyidina Umar, kita tahu garang dia. Sebab tu di antara waktu orang nak lantik dia, waktu nak jadi khalifah, antara orang takut sekali ialah bimbang Sayyidina Umar ni backing, dia kata. Rupanya Sayyidina Umar ni dibentuk dengan agama menjadi seorang Islam yang baik. Sayyidina Umar pernah satu hari, zaman tu mas kahwin jadi mahal, jadi tinggi. Bila mas kahwin tinggi ni, Sayyidina Umar dia nak mencadangkan supaya mas kahwin ni dihadkan. Bangun seorang perempuan, dia kata, ya Amirul Mukminin, bak mas kahwin ni bak kami orang perempuan, hak kami, bukan hak Amirul Mukminin untuk campur tangan. Sayyidina Umar kata, betul pandangan daripada muslimat tu, betul pandangan Umar salah. Kalau kita mu nama apa, kerja di mana, hari Senin ni pergi tukar di Dabung, Sayyidina Umar yang kita tahu macam ni hebat, tegas sebagainya, terima pandangan daripada muslimat. Mas kahwin waktu tu mahal, macam lah ni lah mas. Oi, kesian kat anak-anak kita. Saya baru ni dekat kawasan saya ada lah orang pergi Wakim Minang, tak ada kerja apa pun, kerja kilat kat Kemunti Teping. Dia tanya saya, ustaz, berapa agak-agak hak yang saya pergi Minang pun ni? Saya kata mungkin dalam 6 atau 7 ribu. Dia kata, ustaz, 15 ribu harga bata, tak boleh tawar, dia kata. 15 ribu kerja kilat dekat Kemunti Teping. 15 ribu tu nak boleh himpun sebulan 200 riyal mujur. Kalau sipek nak kahwin bila kalau 15 ribu tu? Nak kahwin bila 15 ribu tu? 15 ribu nak kahwin bila? Sebab tu dia pun sedap juga jawab. Dia kata ustaz, murah-murah tak boleh lah ni. Dia kata overhead dengan maintenance tinggi. Sedap kat buah dia pun. 15 ribu. Dulu orang kata orang Kelantan ni murah, ledak dah sejak siap lebuh raya Timur Barat, mahal dah. Kedah ni lama dah, waktu kita 3 ribu, Kedah 8 ribu biasa dah. Kedah lama dah bak Kedah ni 15 ribu. Dia tak mahal apa. Sewa pelamin tu 6 ribu 7 ribu pelamin. Sebab tu industri pelamin, buat pelamin lah ni, hak katik, hak pengantin lah ni hidup dekat Pejabat Ambor, dekat Pejabat, dekat Bukit Gatan tu. Dulu sah Kedah lah sewa 2, tak cukup, permintaan melebihi penawaran, inflasi. Ribu 7 ribu sewa tu.
Kadang-kadang kita tengok rumah muka kita tak okey lagi lah huni-huni ni. Allah. Rumah tu dhaif. Rumah dhaif bukan sakat tolak dengan tangan rebah, tolak dengan lidah berjatuh. Tapi plumbing comel berapa sewa? 6,000 sewa. Tak boleh letak atas rumah, takut rumah rebah. Kena letak bawah. Buat. Lepas tu kadang-kadang kita nak kata pun tak boleh juga. Kadang-kadang rumah tu email buat juga. Satu hari tu hamba pergi rumah kenuri rumah tu email. Rumah tu email. Tu email tu tak email. Tu email. Nya dia rumah tak email. Pergi tengok tu dia rumah dia ada live band. Kenuri rumah tak email live band. Kalau rumah tak email ada live band kat rumah makmum breakdown. Lepas tu macam mana? Ayalah dah tu. Sebab itu kita katakan tadi, ialah nak bagi tahunya, nak menunjukkan tentang kita ni nak kena cari saing kawan yang boleh nak beritahu aib kita. Tapi sebenarnya kita ni budaya kita lah, budaya orang Melayu ni payah sikit sebenarnya. Walaupun kadang-kadang bukan kita tegur depan ramai ni, kita panggil dalam bilik pak mata je. Lepas kita tegur dia, sebelum ni hubungan kita dengan dia rapat baik, jadi longgar. Ini masalah. Tak boleh terima teguran. Kes ni ada kat orang Arab, ada kat orang putih ada bak ni. Orang putih ni dalam mesyuarat, tuan-tuan pernah kerja dengan syarikat multinasional ni, kerja syarikat korporat besar ni. Dia dalam mesyuarat biasa, kadang lempar file, lempar sebagai, habis mesyuarat tak ada apa. Kita jangan, kalau buat gitu denda 7 keturunan. 7 keturunan. Tak boleh dia anak dia, tak boleh anak dia cucu dia. Ini bukan budaya Islam. Tapi nak royak ni, hak yang ni ialah nak menggambarkan tentang kita apabila kita dapat saing, dapat kawan yang boleh memberikan kepada kita, tunjuk kat mana aib dia. Lepas tu di kalangan para sahabat, mereka jumpa di kalangan mereka pada usyiru alayya awsini, boleh tak nasihat aku, boleh tak tegur aku dekat mana tak baik, dekat mana yang tak elok, dekat mana yang hamba ni tak cacat, dekat mana hamba ni tak elok, tolong bagi tahu. Ni di kalangan para sahabat. Sebab tu di kalangan sahabat ni berjumpa di kalangan dia tu, tolong suruh supaya sahabat tu tunjuk dekat dia, beritahu kepada jalan baik dan beritahu kepada dia hak mana yang tak molek kat dia. Ni sahabat tuan-tuan. Sebab itulah Nabi SAW sebut khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik zaman aku tu ialah zaman aku, zaman Nabi. Lepas tu di kalangan zaman lepas Nabi, kemudian lepas zaman-zaman kita ni berat benar lah. Zaman Khulafa' Rasyidin, lepas tu dah zaman Amawi, Abbasiyah, sebagainya, Fatimiyah, sampai kepada Osman, sampai zaman Najib Rosman, lagi berat lah kita. Maknanya baik-baik zaman tu zaman Nabi, zaman Nabi yang paling baik. Sebab tu di kalangan sahabat ni, apa arti sahabat? Sahabat ni ialah orang yang sempat hidup zaman Nabi dan beriman dengan Nabi, beriman dengan apa yang dia bawa, itu sahabat. Kalau orang hidup zaman Nabi macam Abu Lahab, Abu Jahal, tak sahabat. Walaupun mereka hidup zaman Nabi, tak beriman, tak beriman. Jadi sebab itu apabila kita dapat kawan yang baik ni, kawan yang boleh memberikan tunjuk ajar kepada kita. Sebab itu Nabi SAW pesan kat kita, kita nak cari kawan, nak cari saing ni macam mana?
Bagaimana Nabi sebut, dia kata iza adadallahu khairan razaqahu khalilan in nasya zakarahu wa in zakara a'nahu au kama qala. Nabi sebut, dia kata apabila Allah Ta'ala menghendaki seorang itu kebaikan, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya kawan yang macam mana? Kalau dia lupa, kawan dia tolong peringatkan. Kalau dia ingat, kawan itu sama-sama membantu apa yang dia ingat. Ni kawan yang baik. Saing kita yang baik macam mana? Kalau kita lupa, dia tolong peringatkan. Peringat macam mana? Peringat kalau dia kata hari ni ada kuliah ni, malam ni ada kuliah, Allah nasib baik bagi tahu. Kawan lupa dah malam ni, ajak ni Kuala Kera malam ni kata. Tu kawan yang baik. Kalau kita pula peringatkan dia, malam ni ada kuliah, tok mak kita, tok mak akuk kita kuliah dekat masjid ni, masjid Muhammadi ke masjid apa ke, oh amo ingat juga nak buat anak-anak lagi sama. Ni kawan yang baik. Kawan bila kita peringat benda baik, dia sama-sama nak buat baik. Kawan tak terpakat sekali, kawan mana kita lupa, dia buat bodoh. Pasal apa? Dia kata biar aku bodoh dengan dia sama-sama, dia kata. Itu kawan yang tak baik. Kawan yang baik kita lupa, dia nak peringatkan. Ni kawan, sahabat. Sebab tu kita nak tahu aib diri kita ni, kita kena berkawan dengan orang macam ni. Kita berkawan dengan dia, sayang dengan dia. Pasal kita akan tengok kelaku perangai dia hak baik itu. Hak baik tu ada kat dia, hak buruk ada kat aku. Aku nak ambil perangai baik dia. Aku nak buai hak perangai buruk kat aku. Tu maksud dia. Tu bila kita berkawan baik. Selain daripada kita berkawan ni tadi, untuk dia tegur kita, kita juga kena tengok kelaku dia. Walaupun dia tak royak kita, walaupun dia tak bagi tahu pada kita kena buat perangai macam ni, macam ni, macam ni, walaupun dia tak bagi tahu, tapi kita tengok kelaku dia pemurah orang. Sebab tu kita pun tak boleh saing dengan orang kedekut. Kalau kita bersaing orang kedekut, kita pula akhir jadi kedekut. Kedekut juga. Pasal apa? Ni kes sama-sama lepitih lah ni. Sama-sama lepitih. Kita lepitih, dia lepitih. Tapi kak, saya dengan dia ni 10 kali minum air, sekali tak pernah minum air dia belanja. Ni kedekut. Tu saya kedekut. Kalau dia kedekut, lama-lama kita hak pemurah ni pun akhir jadi kedekut. Pasal apa? Saya aku bui, dia tak bui. Saya aku belanja, dia tak belanja. Akhirnya kita kedekut pula. Sebab tu kita tak boleh saing orang kedekut. Dia akan pengaruhi perangai dia. Sama juga kalau kita saing dengan orang pembohong, nipu, orang cakap menawak, sama juga. Sama juga orang cakap pelawak ni. Kita cakap luar benda, asyik-asyik dia ada pelawak kita. Janji ni tak mari, janji sini tak mari, tak mari. Akhirnya kita kata apa? Asyik-asyik aku yang duk kena tipu dia, kali ni aku nak tipu dia pula. Mula asal kita tak ada tipu orang, saing dengan dia ni kita tipu dia, kita tipu. Sebab tu kita ni tak boleh untuk nak menjadikan bersaing dengan orang-orang yang tak baik ni tadi. Sebab tu kawan merupakan salah satu daripada cara untuk kita nak membentuk dan kita nak mengetahui tentang aib diri kita. Yang ketiga, jalan yang ketiga untuk kita nak mengetahui aib ni apa dia, iaitu kritikan daripada orang dengki dan musuh dengan kita. Kita nak nampak aib diri kita ni, kadang-kadang nak harap kesaing rapat kita, tak bagi tahu. Jumpa kita asyik bodek je, asyik jet je, asyik kipas je. Kipas pula kan kipas kecil tu, kipas kebotol. Dia hunggak kita kipas kan. Tapi bila kritikan daripada musuh kita, hak yang dia kritik tu tuan-tuan, maka kita kena terima hak apa dia kritik. Hak dia kritik tu, oh asal betul dia kata kat aku ni kedekut, kena cek tengok aku kedekut sungguh
Saya tak aja beritahu, kita ingat kita murah dah, rupanya kita kedekut lagi. Kita kena betulkan apa dia kritik, atau baru kita nampak aib diri kita. Pasal orang hak musuh kita ni, hak benda kecil pun dia nampak, hak kecil pun dia nampak kita. Hak kita salah tu kecil sangat, tapi dia nampak. Musuh kawan tak nampak, hak saya rapat kita tak nampak, tak ada yang beritahu, tapi musuh ni dia akan nampak. Sebab tu apabila dia kritik kita, dia tegur kita, kita dapat khabar begitu, maka kita kena cek betul tak betul. Selama ni kita ada ingat tak ada apa. Rupa-rupanya bila kritikkan musuh ni, hak dia kritik kita tu hak kita buat, cepat-cepat kita perbetulkan. Ini salah satu daripada cara untuk kita nak menjadikan diri kita itu merupakan orang yang dapat menjadikan diri kita adalah orang-orang yang akan dapat melihat aib diri kita. Kalau tidak, kita tak payah kita nak tahu tentang aib diri kita, kerana aib diri kita ni hanya dinampak oleh orang-orang yang bermusuh dengan kita. Maka sebab itu apabila musuh kita kritik kita, kita terima. Kita terima. Sebab tu kalau kadang-kadang tak nampak, sebab tu kalau kita ngaji, kalau kita buat tesis di universiti, dia ada pemeriksa kedua. Dia ada pemeriksa kedua. Kadang-kadang tu supervisor musyrif kita tu hak pertama tu tak apa nampak salah kita. Mungkin kadang-kadang dia tak apa nampak, mungkin dia baik dengan kita. Mungkin kadang-kadang dia tak apa nampak sangat, dia buat tak nampak. Tapi kita kena pakai pandangan kedua, baru kita tahu, hak yang dikritik, yang dia beritahu tu benar. Maka kita perbetulkan daripada kritikan yang dikritik tadi, kita perbetulkan supaya ianya akan mendatangkan kebaikan yang bermanfaat untuk kita. Jangan kita anggap bila ada kritik je, maka kita pun tak boleh nak pakai, tak betul gitu. Kita kena terima setengah-setengah kritikan yang dia berikan tadi untuk kita membetulkan apa yang kita kritik. Sebab tu kita, masa kerajaan kita merintah 25 tahun, kita bukan kata kerajaan kita maksum dah. Hak yang orang kritik, kita terima pandangan, tak ada masalah. Kita terima pandangan. Sebab tu pepatah Arab dia menyebut, dia kata, apabila kamu telah menyanggap kamu telah sempurna, maka tunggulah saat kehancurannya. Biar kadang-kadang orang kata kita tak sempurna, tapi kita betulkan. Walaupun kita kata Kelantan ni, bukanlah kita nak wayak kata sempurna, baik, tapi nak banding hak dengan kerajaan dipimpin oleh UMNO yang lain, lebih baiklah kerajaan Kelantan. Tak gitu? Betul ada kelemahan manusia. Kelemahan manusia biasa. Kalau kita nak cari, tak ada seorang pun aib, tak boleh tak jumpa. Macam Imam Ghazali sebut, dia kata, in kunta tatlu man qala anil uyub lan tajid. Dia kata, kalau kamu nak cari seorang pun tak ada langsung aib, kamu takkan jumpa atas dunia ni. Tak jumpa atas dunia ni. Nak cari kerajaan, kita bukan kerajaan. Kerajaan dipimpin oleh manusia biasa. Ada kelemahan, hak orang lemah kita betulkan. Betul kan? 25 tahun kita merintah ni tuan-tuan, dalam keadaan kita pembangkang, hasil tak ada banyak, tu kena ingat. Tapi kita mampu. Antara contoh yang kita tengok, kita beri kifalah kepada rakyat, itu kita beri itu hampir dekat 8 juta setahun. Hak kita bagi 8 juta ni hangus gitu ya. Padahal Kelantan bukan ada hasil minyak, tak ada, ada minyak orang ambil. Hampir dekat 12 bilion Petronas tak bagi royalti kat kita. Tu pun kita boleh bagi. Orang mati, dia tak dapat lah, dia mati dah, anak dia dapat 1,500. Negeri Ambo kaya biji ada, balak ada, cukai tanah ada, pelabuhan ada. Mati tak boleh kau satu, kain kapan pun tak boleh, kena beli sendiri. Kelantan hak kata miskin kita boleh bagi.
Bukan kita kata sempurna, tapi nak contoh, nak sebut idea-idea yang kita buat. Pasal apa pernah? Pasal kita pegang dengan Islam. Dia bila pegang dengan Islam ni tuan-tuan, dia segar. Dia otak dia cerdik langsung. Cerdik. Bila pegang dengan Islam ni cerdik. Cerdik. Bila kita tak pegang dengan Islam ni, hidup meraba-raba. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, daripada Quran, daripada ayat Allah, maka dia hidup dalam keadaan meraba-raba. Dia cari tak jumpa punca. Tak jumpa punca. Tak jumpa. Nak buat yang ni tak kena. Nak buat yang ni tak kena. Nak atasi masalah budak-budak dalam masalah sosial moral, buat PLKN, tak jadi juga. Buat rakam muda, tak jadi juga. Habis PT berjuta bilion dah. Cuba bagi kat pemuda PAS yang buat tengok. Bagi kat Bina Amal buat tengok. Tak ada ke satu. Bagi setahun sejuta kita boleh buat. Kita boleh buat. Boleh kita asuh. Pasal apa? Kita masuk dengan ilmu dan pembinaan rohani. Berbeza. Kita tak ikhtilat, tak bercampur laki-laki perempuan. Program kita lain, kita buat. Pasal apa otak kita segar? Pasal apa? Pasal kita ikut cara Islam. Saya sebut tadi bukan sempurna, tapi nak sebutnya ini benar dia. Kita mampu mentadbir. Sebab tu kalau ada orang kata nak suruh tukar kerajaan daripada PAS kepada UMNO, nak ke tu? Nak ke? Tak ada lah. Janganlah. Ambo tahu abang duduk negeri UMNO, tahu? Itu kena ingat. Tapi bukan sempurna. Kita terima kritikan, kita buat penambahbaikan. Orang kritik, kita buat penambahkan. Bukan sempurna, tak. Ada kekurangan, tapi kita terima. Ini sikap kita diajar oleh agama kita. Tausiah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ini yang kita amalkan. Janganlah tuan-tuan pula duk using. Kata gua anak ustaz ni, PAS ni nak masuk UMNO kan? Lah. Kita lawan siang malai UMNO ni. Ni kita buat kuliah ni kita nak lawan UMNO ni. Takkan tak faham lagi. Oh Allah kata nak tuduh kita nak masuk UMNO. Kita dengar lu. Oh. Kita tak ada benda tu. Hak yang Tok Guru sebut baru ni, bukan bukan orang akan panggil apa, nak jadi penasihat pun baca molek sikit. Baca bagi habis, dengar molek. Kita sebagai tugas kita di parlimen, nasihat tegur lah, maksudnya bahasa mudahnya nasihat. Tegur, hak kita nak tegur hak kerajaan dan Dewan Undangan Negeri, hak empah tu ada wakil dia di Pahang, wakil dia di Melaka, wakil dia di Perak. Kita tegur, nasihat lah tu. Dekat parlimen kita nasihat. Kita nak buat tak boleh, nak buat tak boleh, macam GST kita nasihat lah tu melalui parlimen. Ni hak Tok Guru buat, Tok Royak baru ni dia kata di parlimen tak cukup, kita nak bagi satu gagasan kita, ni benda yang patut kerajaan buat. Bukan nak masuk UMNO. Jangan gitu. Ambo naik presiden ya. Naik presiden. Nak buat satu keputusan dalam parti ni, kita tak buat seorang-seorang. Nak buat seorang-seorang. Nabi sebut la tajma'u ummati ala khata'. Takkan berimpun umatku atas benda salah. Kita ada majlis syura 17 orang. Ulama kita ada 17 orang majlis syura. Kalau seorang-seorang boleh keluar kelak, sekejap haram, sekejap halal. Kita ada 17 orang. Takkan bersatu kita dalam benda-benda yang jahat, tetap bersatu. Kalau ada di kalangan pemimpin PAS hak teringin nak masuk UMNO, dia pergi sore je, dia sore lagi. Dia sore lagi. Kita buat keputusan, satu benda tu kita putuskan, kita bincang.
Saya duk royak jumpa orang UMNO hak dekat parlimen. Hak jenis UMNO mun hak baik-baik sembahyang dia kata. Saya kata, UMNO ni kata hak jenis baik-baik macam awak semua ni tak kekal lama. Saya royak dah dengan dia. Mari masuk PAS lah kata. Pasal dia ajak kita masuk UMNO. Kita ni borak UMNO pun tak pernah tengok lagi. Moga kita beranak lantung di PAS. Saya kata bukan tempat orang baik untuk orang UMNO. Bukan tempat untuk orang agama lah UMNO. Sampai hari ni kita tengok UMNO tak boleh bentuk Dewan Ulama. Tuan-tuan ingat lepas tu Bari dulu nak sebut nak bentuk Dewan Ulama. Lebih nak bentuk ulama lebih kurang 5 tahun dulu lah. Dia kononnya ada 40 orang pokok ulama nak marilah UMNO. Sampai hari ni tak boleh bentuk lagi Dewan Ulama. Pokok UMNO pun hak jenis agama malu jumpa kita tau. Malu jumpa kita. Kalau misal kata dia duduk Dewan Ulama, demo ke mana? Dewan Ulama nak malu kau nak mengaku Dewan Ulama. Kalau benar sungguh tubuh Dewan Ulama, dia malu. Bila sebut Dewan Ulama, guana tu. Bila ada semuk dia. Guana ni kata tu banyak sangat benda-benda isteri-isteri pemimpin demo ni kata tudung tak pakar. Bab-bab hudud jauh sekali. Ni hak ni pun tak pakar ni kata. Betul? Tak boleh. Lampas ni kita tengok ulama-ulama ramah ni. Hak soho-soho duduk di Kelantan ni ulama-ulama pondok semua PAS belakang. Tok Gujilah Lubuk Tapah PAS dulu. Tok Guji Gani Pasir Mah PAS. Tok Guji Hussein Rahimi Bunuk Payung PAS. Tok Guji Hashim Bunuk Pasir Tumbuh PAS. Tok Gujilah Lubuk Tapah PAS. Tok Guji Dramai Segeria PAS. PAS belakang hak pondok-pondok besar-besar ni PAS belakang. Hak yang pondok telefon dengan pondok Deria, itu UMNO. Allah. Itu guru juta. Nak ada using lah. Tuan-tuan, percaya pada kita, beri siqah pada kita insya-Allah. Kalau ada di kalangan kita hak tengah, dia sore dia pergi. Dia sore dia pergi. Kerana PAS ni tuan-tuan, kita berjuang bukan kerana orang tau. Kena ingat, kita berjuang bukan kerana orang. Kita berjuang bukan kerana orang. Kita berjuang kerana apa? Dasar. Selagi PAS duduk pegang dengan Quran, hadis, ijma', qiyas, wajib kita duduk lampah. Kalau PAS buang hak ni, kita keluar PAS. Tubuh parti baru, Amor jadi presiden. Parti apa? Parti Idrisiah. Parti Idrisiah. Kalau PAS keluar sakat hari ni, tuan-tuan bagi sah je hujah yang mengatakan PAS duk buat bertentangan dengan Islam. Itu beritahu, tolong beritahu sah. Jangan dua sah je hak yang bertentangan dengan Islam. Hak yang PAS buat bertentangan dengan Islam menyebabkan tuan-tuan nak keluar pada PAS buat apa? Itu je. Sebab itu kita buat satu keputusan sebagainya, insya-Allah keputusan yang bukan seorang-seorang. Kita ada majlis syura, kita ada jawatan kuasa pusat, kita ada muktamar nak buat satu keputusan. Maka sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, jangan rusing, jangan bimbang lah. Kadang-kadang orang duk tuduh kita tak UMNO. Orang ni UMNO, hak dia duk tuduh kita UMNO, dia tu macam-macam parti dah. Asapah, kemudian jadi UMNO, kemudian jadi bebas, keadilan, kemudian UMNO, kemudian PAS, macam-macam tak tahu tu. Tak jadi kita tu. Tak jadi, kita PAS man je, tak ada. Kita tengok rekod kita tak ada. Bukan sakat nak pergi, tengok borel pun tak pernah tengok. Jangan duk tuduh orang sebagai, jangan buat gitu. Akhir sekali ialah bagaimana kita nak bentuk, nak tahu tentang aib diri kita ni apa dia. Kita bercampur dengan orang ramai. Bila kita bercampur dengan orang ramai ni, kita tahu kalau kita tengok orang tu perangai dia buruk, aku benci benar ni. Bila bersalai kat tak tengok muka orang. Saya ambo cukup patah kalau tengok salah tak tengok muka orang. Salah ni tengok muka orang.
Nabi SAW ni tuan-tuan, dia bila bersalam antara orang yang paling lambat lepas tangan. Nabi dia akan tengok muka kawan tu, ni sifat dia. Ni bila salam dengan kita, salam pula touch and go, salam gitu. Bibi tahu salam? Salam touch and go tahu? Beruh gitu. Tak boleh gitu. Tak comel sangat gambar ni. Yang tak saya tengok muka hamba. Tengoklah muka sahabat kita, tengok orang Islam sama-sama Muslim boleh pahala. Tengok wajah dia, salam. Kalau kita benci dengan orang yang macam tu, kita jangan buat. Kita pula bila salam dengan orang, kita kena tengok muka dia. Kalau kita tak suka, aku benci benar tengok dia, salam dengan dia ni, mata kita ni kuduh benar, tak saya tengok. Kita benci dengan perangai dia, kita kawan dengan dia tu, maka kita kena perbetulkan. Kalau aku benci dekat dia, orang juga benci dekat aku kalau aku buat perangai macam tu. Itu maksud dia. Orang. Sebab tu Nabi SAW, dia tak akan berpaling muka, melainkan setelah bercakap dengan kawan sahabat, setelah dia habis cerita. Dia cakap ni lu, lepas habis cerita boleh paling muka kat lain. Ni daklah kadang-kadang ada juga pasal yang orang manusia ni, kita mari rumah dia, buat tahu apa khabar, baik, mana sihat. Tak boleh gitu, tu bukan akhlak Islam. Akhlak Islam bila bercakap, kita ngadap muka. Ini akhlak yang diajar oleh agama kita. Nak bagi tahu pula, kalau kita pula benci dengan orang perangai demikian, maka kita juga jangan buat perangai gitu. Itu maksud dia. Ataupun kita kata apa, bila orang salam dengan kita, orang tak tengok muka kita, aku benci, rupanya aku buat gitu juga. Jadi akunya kena perbetulkan. Kalau aku benci kat orang perangai gitu, aku juga kena buat perangai gitu. Kalau aku pergi buang dengan orang, pergi jumpa dengan dia, ada hajat sebagainya, dia boleh bercakap dengan kita, dia tak tengok muka kita pada perangai gitu juga, maka kita kena perbetulkan. Oleh kerana kita benci dengan perangai gitu, maka kita juga takkan ulangi perangai macam dia buat. Itu maksud dia. Maka sebab itu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita akan jadikan diri kita ini sebagaimana yang Nabi Isa alaihi salam pernah ditanya. Dia kata, man addabaka, dia kata, siapa yang mendidik kamu? Dia kata, qala ma addabani ahadun innama ra'aitu jahil fatajannabtu anhu. Sayyidina Nabi Isa alaihi salam pernah tanya dia, siapa yang didik kamu wahai Sayyidina Isa? Nabi Isa jawab, dia kata, tak ada orang didik aku, tetapi yang mendidik aku ni antaranya ialah apabila aku tengok orang tu jahil, perangai jahil duduk dekat dia, perangai buruk duduk kat dia, maka aku akan jauhkan daripada perangai buruk tadi. Maksud dia bila kata, aku ni mula-mulanya perangai huduh juga, aku tengok perangai orang jahil ni, aku benci perangai dia, rupa-rupanya perangai aku benci tu ada juga kat aku. Jadi salah satu cara, jadi Nabi Isa kata, aku boleh tengok perangai orang jahil macam tu, itulah yang mendidik aku supaya aku tak tengok perangai hak yang ada kepada dia. Kadang-kadang sebab tu kita apabila kita macam Islam ajar pada kita, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila orang-orang jahil ni dia kata hudu buruk, kecek mual, kita kata qalu salama, tak sebelawan. Sebab tu kita ni kadang-kadang ada benda dengan berlawan dengan dia, berlawan pun tak pasal. Sebab tu kadang-kadang dalam Facebook hamba ni banyak orang kata kat hamba, tapi hamba tak berlawan. Kalau berlawan pun tak ada pasal. Tak ada pasal. Kalau kita menang, padahal mu menang, mu naik presiden, mu cerdik. Kalau kita beralah, bodoh kat mu naik presiden. Nikih macam kita bergaduh bertumbuk dengan orang perempuan. Kalau kita menang pun masalah, kalau kita kalah pun masalah. Sebab tu kalau kita menang, orang kata Allah, padahal lah hak lawan mu perempuan. Kalau kalah pun Allah, mu pondek kan ni. Jadi sebab tu kita memimpin ni, kadang-kadang ada orang-orang cakap kata huduh buruk, bahasa-bahasa huduh buruk, kita lalu salama, tak apalah, kata
biarlah nak kata benda apa, kita buktikan dengan amalan. Wa qul i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu walladzina amanu. Katakanlah wahai Muhammad, buat kerja. Yang disaksi kerja kamu daripada Allah, yang disaksi kamu daripada Rasul, yang disaksi kerja kamu ialah orang-orang yang beriman. Itulah saja sekadar saya dapat sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi akan dapat memberikan manfaat untuk diri kita, diri saya terutamanya, dan diri tuan-tuan semua. Semoga Allah Ta'ala menemukan kita bukan saja di atas dunia, di dataran ilmu ini, malahan juga kita akan bertemu di akhirat nanti insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.